الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك. Segala puji bagi Allah yang menghimpunkan kita di tempat yang barakah ini. Alladzi tatanazzal alaihi rahmah wal barakah, yang mana turun di tempat ini rahmat Allah dan keberkatannya. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala, maka kita mohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala ayaj'alana min ahli rahmah, untuk menjadikan kita ahli yang mendapat rahmah, wa yaj'alana min ahli barakah, dan menjadikan kita ahli yang mendapat barakah, wa yajma'na wa iyyakum fil firdausil a'la, dan mudah-mudahan dengan sebab perhimpunan kita ini Allah himpunkan kita di syurga Allah yang tertinggi, syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'da, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka pada hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung pengajian kita dalam ilmu tafsir pada surah An-Naba, yang mana sebelum ini kita memperbahaskan kepada persoalan-persoalan golongan-golongan kufar apabila Nabi SAW memberitahu mereka bahawa Nabi SAW membawa berita yang besar yang menunjukkan bahawa mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mahu mengikut Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya mereka dalam lubuk hati mereka tahu bahawa Nabi SAW ni orang yang benar. Orang yang tak cakap benda bohong, orang yang tak cakap benda merapu. Kerana itu menyebabkan timbul persoalan sesama mereka. Kalau kita betul-betul tolak seseorang tu tak percaya total, maka apa dia cakap pun kita buat tak kisah. Tapi golongan-golongan kufar, mereka kenal Nabi SAW. Sehingga Nabi lah yang menyelesaikan masalah meletakkan Hajarul Aswad. Dan mereka sendiri mengatakan, Hadzal amin qad radina. Ketika itu mereka mengatakan pada Rasulullah yang belum ketika itu menjadi Nabi pada umurnya 35 tahun. Peristiwa runtuhnya Kaabah dibina semula, dan ketika itu bergaduh nak meletakkan Hajarul Aswad. Dan Nabi ketika itu tak ada isu kenabian, dan mereka ramai-ramai mengatakan bahawa bila mereka katakan sesiapa yang besok pagi masuk daripada pintu Abi Syaibah, maka dia itulah yang kita takdirkan, yang kita gunakan sebagai pengadil kita. Dan takdir Allah besok pagi itu yang masuknya Rasulullah SAW. Bila masuk mereka kata apa pada Rasulullah? Bila masuk mereka senyum, mereka seronok sebab bersyukur sebab yang masuk tu Rasulullah. Sebab mereka dah kata dah, kalau siapa yang masuk besok pagi ni dialah pengadil. Risau juga, takut masuk tu penyangak. Tiba-tiba masuk tu Rasulullah SAW. Maka bila masuk Rasulullah, terus mereka dengan suara yang ramai-ramai mengatakan, Hadzal amin radina. Inilah dia orang yang sangat amanah. Bila sebut amin ni, dia lafaz dalam bahasa Arab, bila sebut amin, makna dia tu pada diri dia itu amanah. Maknanya, bukan ada setengah orang, dia tengok orang tu buat benda, baru dia kata, oh amanah orang ni. Contohnya dia jadi accountant bank, dia nampak, oh susun-susun, satu pun dia tak ambil. Kita nampak perbuatan dia, baru kita kata dia ni amanah. Tapi orang yang bila sebut terus melekat dia tu amin, maknanya dia tak buat benda apa, orang tengok dia pun orang tahu dia amanah. Oh punya sampai tahap tu. Maka bila dia nampak Nabi terus dia kata hadzal amin radina. Tetapi bila Nabi SAW menjadi Nabi,
Ketika itu yang menyebabkan mereka tak boleh terima Nabi SAW, pertama kerana ego mereka. Kalau kita tengok dalam sirah-sirah, di antaranya kitab fiqh sirah wal harakah dan sebagainya, ada yang menyebabkan mereka tak boleh terima Nabi ni sebab dia tengok Nabi SAW terlalu banyak pengikut, sehingga menyebabkan mereka risau dan menganggap bahawa Nabi ni seolah-olah nak merampas kedudukan mereka. Kerana itulah mereka tak boleh nak terima Nabi SAW. Dan ada dalam riwayat yang lain, dalam kitab-kitab sirah yang lain, isu yang menyebabkan mereka geram sangat pada Nabi apabila Nabi mengeluarkan satu statement. Nabi mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum la farqa bainal arabi wal ajami illa bittaqwa. Nabi kata sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Tidak ada beza orang Arab atau yang bukan Arab. Maka setengahnya mengatakan itu juga isu yang besar menyebabkan orang-orang Arab ni dia ketika itu sifat kebangsaan dia tu terlalu kuat. Sifat nasionalis dia tu terlalu kuat ketika itu. Menyebabkan bengangnya dia bila dengar Nabi cakap macam tu, samakan dia dengan hamba-hamba abdi yang warna-warna hitam tu. Jadi dia marah, maka dia marah Rasulullah. Jadi benda yang dia tak boleh terima Nabi ni sebab ego mereka, sebab takabur mereka. Sebab merasakan mereka tu tinggi. Kerana itu mereka tawar macam-macam pada Nabi Muhammad SAW supaya dia berhenti daripada berdakwah, sebab dia tengok makin ramai. Mula-mula dia buat tak kisah saja sebab apa orang miskin yang ikut Nabi. Tengok-tengok bila dan Abu Bakar pula masuk Islam, bila jelas. Masa tu Abu Bakar dah masuk awal-awal. Tapi dia tengok yang mengikut selepas tu orang miskin, hamba abdi. Tapi bila start Omar pula masuk Islam, Masya Allah, tabarakallah, dia dah mula risau. Maka ala kulli hal, mereka pun akhirnya sebenarnya lubuk hati mereka percaya Nabi. Kerana itu bila Nabi kata, aku ada nak bawa benda besar, akan aku sampaikan perkara yang sangat besar, berita yang sangat besar daripada Allah, menyebabkan mereka pun tanya apa berita tu. Sebab hakikat sebenarnya mereka percaya, tetapi disebabkan ego mereka dan hidayah tiada daripada Allah SWT menyebabkan mereka tak boleh terima. Maka dalam surah ini Allah terus menyambung kata-katanya. Allah nak beritahu apa lagi yang kamu tak nampak ke bahawa apa yang Muhammad bawa tu benda benar. Kamu tak nampak ke apa yang Muhammad bawa itu benda yang boleh selamatkan kamu di dunia dan juga di akhirat. Kerana itu Allah sebut lebih kurang 9 keajaiban. Allah sebut 9 keajaiban nak menyokong bahawa Nabi Muhammad ni dia bawa sesuatu yang datang daripada Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dan Tuhan seluruh makhluk. Dan Allah beritahu tentang menyebabkan akidah kita semakin mantap kepada Allah dengan Allah menceritakan 9 keajaiban yang telah dilakukan atas muka bumi. Kamu tak nampak ke? Aku ni ada. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang mana ayat sebelumnya, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Kemudiannya Allah terus menyambung, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Ini satu keajaiban. Tuan-tuan, kita ni zaman kita ni lagilah sepatutnya kita nampak ajaibnya, keajaiban. Sebab kalau kita tengok planet-planet lain yang dalam TV tu keluar makhluk asing lah, itu ini, itu bohong belaka. Setakat ni tak ada orang boleh ditik lagi ada kehidupan ke atau macam mana. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi hebatnya atas muka bumi ni, orang nak pergi bulan, nak lepas kita punya lingkungan ozon tu saja dah naik atas tu, nak kena pakai gas, nak kena apa, tak boleh. Tapi bumi ni Allah jadikan hamparan. Orang boleh duduk selesa atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah kata gunalah apa benda atas muka bumi ni. Allah Subhanahu Wa Taala kata di dalam Al-Quran, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang membawa maksud ayat itu iaitu alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasakhkhara lakum ma fil ardi jami'an min. Allah SWT kata, bahkan Allah permudahkan muka bumi ni seluruhnya daripadanya. Gunalah apa nak guna. Pokok ada faedah dia.
Rumput ada faedah dia. Tanah ada faedah dia. Kamu tanam sesuatu dalam tanah, tumbuh. Allah bagi tumbuh. Maknanya Allah bukannya setakat bagi duduk aja. Gunalah dunia ni seguna-gunanya. Maka kamu akan dapat hasil dia. Oh, ni nak kata. Tak cukup kok keajaiban yang aku beri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Waja'al. Tapi kita ni bila duduk atas muka bumi, tu Allah sebut dalam Quran pula, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjelasnya kerosakan di lautan dan di daratan disebabkan tangan-tangan manusia. Kita ni bila Allah dah bagi bumi, kita tak guna bumi itu sebaik-baiknya. Bahkan kita buat maksiat atas muka bumi. Konsert baru ni matilah seorang. Masya Allah. Mati dalam keadaan minum arak dan sebagainya. Overdose kata bercampur dengan dadah dan sebagainya. Keadaan masyarakat. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube pula, macam-macam dalam YouTube. Anak lempang anak di video kan. Ada video pula. Anak lempang bapak, bapak lempang anak. Tekan aja kat Google tu, kat tu keluar semua. Adik-beradik bergaduh sebab perempuan. Sampai berdarah-darah. Ini dah tak betul. Sebab apa tuan-tuan? Dia dah tak nampak tujuan asal dia duduk di atas muka bumi yang Allah jadikan sebagai hamparan. Kita nak kena beramal atas muka bumi ni. Kerana itu Allah Subhanahu Taala sebut, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Satu lagi keajaiban. Yang pertama, bumi ni Allah bagi hamparan. Yang kedua, wal jibala autada. Dan gunung ganang tu Allah tunjukkan macam mana Allah lekat atas muka bumi. Tak jatuh pun. Melekat atas muka bumi. Tak nampak ajaib ke benda tu? Selalunya benda yang apa benda kita letak kadang-kadang tak lama tu tertanggal. Tapi gunung tu maintain dia, Allah lekat jadi pasak. Sebab gunung-gunung ni lah yang menyebabkan masih lagi dunia ni tak hancur. Allah jadikan pasak. Ini satu keajaiban Allah buat. Kita tak rasa takjub ke kepada Allah? Tak ada rasa nak menambah amal kau? Kita ni pula perangai kita zaman sekarang ni dah lah tambah amal. Lepas tu cepat bangga dengan amalan. Tuan-tuan ingat ni ada benda saya sebut pasal amal ni tuan-tuan. Kita duduk atas muka bumi. Nabi pernah sebut dalam satu hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Kata Nabi SAW, takkan ada seorang pun masuk dalam syurga dengan amalan dia. La yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Sahabat bila dengar macam tu, sahabat tanya Rasulullah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Sahabat bertanya, maknanya engkau pun sama lah ya Rasulullah. Engkau tak masuk sebab amalan kau lah. Maka Rasulullah kata, wala ana. Aku pun bukan begitu. Illa, Nabi kata kecuali, illa an yataghammadani Allahu birahmati. Kecuali kalau aku besok di depan Allah, Allah liputi aku dengan rahmatnya. Baru aku boleh masuk syurga. Maknanya kita nak masuk syurga ni dengan rahmat. Tapi dalil yang paling menunjukkan boleh beroleh rahmat Allah, kerja kita beramal. Tapi jangan set dengan amalan kita tu masuk syurga. Kerana itu Habib Abdullah Alwi Al-Haddad sebut di dalam kitab di Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Ibaniyah yang mana riwayat daripada salafus salihin. Seorang yang didepankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan dalam syurga dan Allah katakan pada dia udkhulul jannati udkhulu jannati birahmati. Allah kata masuk dalam syurga dengan rahmatku. Orang soleh ni kata apa? Orang soleh ni kata apa pada Allah? Bal bi'amali ya Rab. Dia minta, ya Allah, masukkan aku dengan amal aku. Sebab dia rasa banyak amal dia ketika di dunia. Dia orang soleh semua. Dia rasa banyak amal dia di dunia. Jadi dia minta, rasa tak cukup. Kalau Allah kata masuklah dalam syurga sebab rahmat. Tolong ya Allah, tolong masukkan aku dengan amal aku. Maka Allah kata baik. Ditimbangkan amalan dia itu dengan sebiji mata saja. Sebab amalan-amalan kita ni, kalau kita nak masuk dengan amalan, Allah akan timbang dengan nikmat yang Allah bagi. Maka amalan dia yang dia buat sungguh-sungguh tu, yang dah berpuluh-puluh tahun tu, dibandingkan dengan sebiji mata dia saja, nikmat mata ni saja, tidak lepas. Ketika itulah Allah kata, maka masuklah engkau ke dalam nerakaku, maka tidak layak engkau masuk ke dalam syurgaku. Bila cakap macam tu, hamba itu barulah mengatakan, bal birahmatika ya Rab.
Bahkan masukkan aku dengan rahmat-Mu ya Allah. Maknanya tak jadilah. Dengan amal, maka Allah masukkan. Allah bagi dah rahmat ketika tu. Sebab apa Allah bagi rahmat? Sebab amalan dia menyebabkan Allah jadi kasih kat dia. Tapi kalau nak masuk sebab amalan tu, tak cukup. Satu biji mata nikmat pun tak boleh nak banding. Oh, ni nak kena faham balik. Kan itu tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, kerja kita beramal. Kan itu Nabi kata, mudah-mudahan kita yang ada dalam majlis ini yang dipilih oleh Allah. Allah sebut dalam hadis, Nabi sebut dalam satu hadis, i'malu, kata Nabi. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Beramallah kamu, sesungguhnya seorang itu akan dipermudahkan dengan apa yang telah ditakdirkan Allah ke atas dia. Faman khuliqa lil jannah yussira li amali ahli jannah. Siapa yang diciptakan oleh Allah untuk masuk dalam syurga, maka Allah akan permudah dia di dunia ni beramal amalan ahli syurga. Ni amalan ahli syurga ni. Wa man khuliqa linnar, tapi kalau yang Allah takdirkan dia masuk neraka, yussira li amali ahli nar, maka Allah akan permudahkan dia amalan ahli neraka. Maka kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, tapi terus beramal. Dalil yang paling menunjukkan. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi selesa dah. Allah kata waja'alnal arda. Allah Subhanahu Wa Taala alam naj'alil arda mihada. Allah buat persoalan. Tidakkah aku jadi kamu ke bumi ni sebagai hamparan yang selesa maknanya? Kamu duduk atas tu boleh bernafas. Kamu duduk atas tu boleh minum air dekat atas tu. Kamu boleh makan daripada makanan yang ada atas muka bumi ni. Saya nak tanya tuan-tuan rahmati Allah, kita pernah tak dapat makanan daripada planet lain? Tak ada. Semua makanan kita tu semua atas bumi. Maknanya atas dunia yang kita duduk. Allah dah bagi selesa dah. Jadi kenapa masih tak boleh nak terima apa yang Nabi Muhammad bawa? Kenapa masih tak boleh terima apa yang Nabi SAW suruh kita buat? Allah, kerana itulah nak kata Allah punya kasih Nabi Muhammad ni. Sampai tahap tuan-tuan rahmati Allah, Nabi bersabda dalam satu hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani faqad ahabballah. Siapa yang cinta aku maka dia cinta Allah. Wa man ata'ani faqad ata Allah. Siapa taat aku maka dia sebenarnya taat Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Ini pula ada pula yang sebut-sebut kata jangan puji-puji, puja-puja lebih-lebih Nabi Muhammad ni. Akidah tu betulkan dulu, dia kata. Tuan-tuan ingat cinta Nabi ni bab apa? Pekah. Tuan ingat cinta Nabi ni bab apa? Tasawuf. Itu nak suruh ngaji. Tuan-tuan rahmati Allah. Cinta Nabi ni bab akidah, tuan-tuan rahmati Allah. Saya bawakan. Semalam saya buat maulid di madrasah saya sambil memberikan ceramah tazkirah. Saya sentuh bab cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bab akidah. Dalil dia surah Taubah ayat 24. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul law kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah sebut dalam ayat ni, Allah kata apa? Allah sebut dalam ayat ni, Allah kata kalau sekiranya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara mara kamu, isteri-isteri kamu, harta yang kamu kumpulkan, perniagaan yang kamu takut rugi, dan rumah-rumah yang kamu redha sangat kerana cantik, lebih kamu sukai benda tu semua, lebih daripada kamu cintai benda tu semua, lebih daripada cinta kamu kepada Allah, lebih daripada cinta kamu kepada Rasul, lebih daripada cinta kamu daripada jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggu. Allah kata fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka jaga, tunggu sehingga Allah datangkan dengan perintahnya, maknanya dengan keputusannya. Dan Allah sifatkan orang-orang yang melebihkan selain daripada Allah dan Rasul, cinta dia lebih daripada Allah dan Rasul,
Maka ketika itu apa dia? Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah sifatkan dengan kalimah fasik. Ya memang. Iyalah Ustaz, tapi dia sebut dekat situ kan, iaitu cinta jangan melebihi cinta kepada Allah, cinta pada Rasul. Jadi dahulukanlah cinta pada Allah. Ini satu masalah. Kaitkan dengan hadis itu pasal ayat Quran ni kadang ada syarah dengan hadis. Hadis yang saya sebutkan mula-mula tadi, apa Nabi sebut? Qala Rasulullah SAW, man ahabbani faqad ahabballah. Sebab sekarang ni kita tak nampak Allah. Yang kita nampak Rasulullah yang membawa apa yang Allah sampaikan. Kita kasih Nabi membawa kepada kasih kepada Allah. Man ahabbani faqad ahabballah. Wa man ata'ani faqad ata' Allah. Cuba tengok Saidina Umar ni bab akidah ni yang main-main. Iman, bila sebut bab iman, bab akidah lah. Baik. Saidina Umar pernah berkata, hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Saidina Umar berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi allati baina jambai. Satu hari Saidina Umar pergi pada Rasulullah, dia kata kat Rasulullah, ya Rasulullah, la anta, pasti engkau adalah yang paling aku cintai lebih daripada segala-galanya kecuali diriku yang ada dalam jasadku ini. Maknanya dia nak beritahu kat Nabi, dia cinta Nabi dah full lah, tapi kecuali diri dia lah, dia lebih cinta lagi lah. Ini Saidina Umar dia cakap. Rasulullah bila dengar, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata pada Saidina Umar, la yu'minu ahadukum ya Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsih. Nabi kata, wahai Umar, tidak beriman seseorang itu sehinggalah aku lebih dicintai daripada dirinya. Saidina Umar bila dengar begitu, ni bab akidah ni. Saidina Umar cakap apa? Faqala Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi allati baina jambayya. Ketika tu dia ubah, dia kata statement dia kata, kalau begitu ya Rasulullah, maka engkaulah yang paling aku cintai, bahkan melebihi diri aku sendiri. Rasulullah pun jawab apa? Al-an ya Umar. Al-an ya Umar. Apa maksud dia? Al-an tu apa maksud dia? Sekarang. Sekarang baru Umar. Sekarang. Ditafsirkan para ulama, maksud Nabi ketika itu, sekarang baru engkau benar-benar beriman wahai Umar. Ini bab cinta Nabi, ini bab akidah. Bukan bab-bab kita nak saja-saja, ya hanana, seronok-seronok. Itu. Tu pasal dia di dalam maulid kita buat ni ada tazkirah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu tuan-tuan rahmati Allah ni berakidah, mencintai Nabi bukan pilihan tapi kewajipan. Selagi mana tuan-tuan sebelum mati masih tidak ada rasa dalam hati cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mentunjukkan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu tuan-tuan rahmati Allah masih tidak sempurna iman kita. Kerana itu Nabi sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i wal Muslim wal Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadi wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa dia? Aku bersumpah dengan nyawaku di tangannya, iaitu aku bersumpah dengan Allah bahawa tidak beriman kamu itu, tidak sempurna iman kamu itu kalau aku tidak menjadi yang paling dicintai lebih daripada mak bapak mereka, dan lebih daripada anak-anak mereka, dan lebih daripada manusia seluruhnya. Maknanya kita kena letak Nabi. Kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menerangkan kepada kita dengan ayat Allah satu lagi. Dalam surah Al-Ahzab, Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Disebut apa? Sesungguhnya Nabi itu lebih aula bagi orang-orang yang beriman, lebih aula daripada diri mereka.
Imam At-Tabari menafsirkan dalam tafsir At-Tabari mengatakan bahawa maksud ayat itu, orang mukmin mesti mendahulukan Nabi daripada diri mereka sendiri, yang membawa maksud iaitu Nabi berhak melakukan dan menghukumkan apa-apa kepada orang mukmin. Bahkan mestilah bila kalau sekiranya Nabi hendak dibunuh, kita mesti aulakan diri kita dibunuh sebelum Nabi. Sampai tahap macam tu Allah letak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena pupuk. Kerana itu ni kita tak sedar benda-benda ni, benda akidah ni banyak. Jadi dia ingat benda-benda bab cinta Nabi, selawat ni, kalau tak orang ni tak sungguh-sungguh buat. Cuma mungkinlah ada segelintir manusia yang kadang-kadang mengambil kesempatan benda-benda itu untuk isu politik dan sebagainya. Itu dia jawab besok depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia pergunakan orang-orang yang ikhlas ini dalam berdakwah kerana nak meraih supaya menyokong benda-benda yang tidak betul dalam agama, maka itu dijawab depan Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyaklah isu sekarang ni kan, macam-macam. Ni besok malam ni Dr. Halimah ada buat Kuala Langat berselawat, maka diminta saya handle dengan sahabat-sahabat. Di Kedah pun dengar bunyi ada juga tak. Jadi isu juga tu. Nanti aku teranglah sekali. Relax, cool, tenang. Kita bercakap dengan ilmu. Jangan bercakap ikut nafsu. Kita cari penyelesaian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita baca dululah. Dia kadang kita ni seronok bab-bab tu, jadi ilmu tak dapat. Masalah duk tala-tala. Tak apalah, benda yang betul kita kena cakap lah macam mana. Tapi kita kena tengok benda tu kepada, kalau kita nak kiaskan secara betul, secara ilmiah. Dan kita tengok arak pendapat-pendapat ulama yang lain macam mana. Maka tuan-tuan rahmati Allah, Allah sebut apa lagi? Wal jibala autada, dan gunung ganang aku jadikan pasak. Wa khalaqnakum azwaja, dan aku ciptakan kamu ni berpasangan. Tujuan Allah cipta ni satu lagi keajaiban. Ajaiban yang ketiga, Allah jadikan kita ni laki perempuan berpasangan. Seorang yang normal, dia akan suka orang perempuan. Allah bagi pula sampai tahap maksima kita dengan perempuan tu, tapi dengan cara yang Islam tunjuk, nak kena akad. Tapi kenapa kita mesti lari juga daripada itu? Tak faham semua. Bukannya Allah tak bagi langsung, tapi Allah bagi sampai tahap maksima tu. Allah sebut dalam Quran apa dah? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu pakaian dia, dia pakaian kamu. Kamu dengan bini tu, kamu pakaian dia, dia pakaian kamu. Kadang orang baca takut silap faham, dia keluar pakai baju sama, melekat dua-dua dalam satu pakaian. Ni tak betul. Ni ngaji tak habis. Dia kata, beritahu dia pakaian saya pakaian dia, jadi nak pakai asing-asing tu jadi tak berapa nak kena. Sebenarnya awak ni yang rasa saya tak berapa nak kena ni. Bukan macam tu maksud dia. Tahap maksimah tu. Allah tak hakkan berapa anak. Bahkan Nabi kata tazawwajul waludil wadud. Tu dia, kahwinlah dengan orang yang banyak kasih dan banyak boleh beranak. Nabi tak limit pun. Banyak mana dah. Tu kadang bila orang tanya saya, ustaz berapa orang dah? Baru 5. Kalau campur yang meninggal baru 6. Baru ustaz? Iyalah, sebab abang sulung saya 14. Yang tinggal selepas meninggal 12. Isteri berapa ustaz? Seorang. Masya Allah. Akak saya 10 orang. Tolak yang meninggal 9. Adik-beradik saya semua ada meninggal. Mudah-mudahan dia orang tunggu dekat pintu syurga besok. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat. Kadang benda tu kadang kita sedih, tapi rupanya nikmat daripada Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, bagus kahwin banyak. Kita lah mentaliti kita ni jadi tak betul, profesional sangat. Bila tengok orang anak banyak, kuat nafsu ustaz ni kata. Bodoh mu ni kata. Kalau kasar dia bodoh mu ni kata. Kamu cakap seolah-olah cakap ke Nabi. Sebab Nabi yang suruh kahwin ni biar beranak banyak. Bahkan Nabi fa inni mukathirun bikumul umam yaumil qiyamah. Sebab dan Nabi sendiri kata dalam hadis sahih, dan kerana aku sangat berbangga dengan umat yang banyak hari kiamat. Kan itulah
Kurang-kurang kalau ustaz tu dia ada nafsu kuat sekalipun, tapi dengan cara Islam. Tu nak kata Allah bagi maksimal sungguh. Kita nak bersama dengan pasangan kita tu, Allah bagi maksimal. Tapi akad lah. Bukan susah sangat. Aku terima nikah bulanah binti bulan dengan mas kahwin sekian-sekian. Tunat. Oh, selesai. Tu, apa ni, saksi pun kata, sah. Okey. Dah. Lepas tu nak buat apa? Nak terus balik tak? Tak payah kenduri ya, saya balik dulu ya. Nak dah tempat hotel. Pergi ya. Kalau orang kata, semayang sunat syukur. Tak apalah, tak apa. Ini dah 5 tahun tunggu ni. Saya pergi. Tak apa, pergi ya. Dah halal lah. Tapi ada juga berzina. Tu aku kata, aku tak faham. Ni nak kata. Lepas tu pula bila kahwin dapat anak banyak, dia kata pula orang tu kuat nafsu. Nampak tak? Nampak syaitan pemainkan kita kok mana? Kena pula dia kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4, marah pula kita. Padahal bukannya saudara kita pun mana. Bukan anak kita pun. Kenapa tidak? Marah ustaz, apa kahwin 2, 3. Balik-balik rumah, bang. Ustaz yang mengajar kita tu dah kahwin 2 lah. Saya dulu hormat dia, tapi bila dia dah kahwin tu rasa tak sedap lah. La ilaha illallah. Apa pasal masalah kau rasa tak sedap dia kahwin 2? Boleh kan kahwin 2 tu? La ilaha illallah. Ini bukan, tak, saya sokong, memang sokong. Walaupun saya kahwin seorang je, setakat ni lah. Mana? Dia tak ada masalah. Tapi kenapa kita jadi isu besar benda tu sedangkan benda tu boleh? Allah kata, kau khalaqnakum azwaja, kau nak buat apa buat lah. Balik-balik tengok muka isteri, kerana itu syaitan ni dia kacau. Isteri ni sebelum kahwin, make up bukan main, dan kahwin, dia tak make up dah kat rumah. Syaitan ni kacau. Sebab kalau make up sebelum kahwin tu mungkin dia boleh umpan buat dosa. Orang nyantar tengok, dia jadi riak, jadi tak kabul. Lepas tu orang ratah tengok dengan mata dia pada tubuh badan dia. Dosa saja. Syaitan suka lah. Itu syaitan kata beli kosmetik ni, beli yang itu, beli yang ini. Bibing kau pucat. Dia kata bubuh merah sikit. Nampak. Akhirnya dosa. Dan kahwin, kita pakai makeup untuk suami, pahala. Syaitan tak suka buat pahala ni. Tu dia kata, payahlah suami dah tu kan. Mentaliti tak betul. Jadi balik rumah serabai. Suami balik, astagfirullahalazim. Ingat Pontianak. Bini sendiri. La ilaha illallah. Serabut bawa bangun tidur. Minta maaf bang ya. Abang dah makan? Tak apa, dah hilang selera. Kata. Teruk benar rupa. Ya kenapa jadi gitu? Itu pasal kita nak kembali balik pada maksud Allah sebut wa khalaqnakum azwaja. Dan Allah kata litaskunu ilaiha dalam ayat yang lain. Bila kita berkahwin ni pula matlamat Allah suruh kahwin ni supaya engkau cenderung pada dia dan merasa tenang dengan pasangan masing-masing. Isteri dengan suami, bila suami balik rasa tenang. Suami bila isteri balik rasa tenang. Kita sekarang ni bila berlaku sebaliknya, jangan salahkan agama, salahkan kita. Kita tak ikut agama tu yang menyebab jadi begitu. Kalau ada sikit-sikit itu dalam takdir Allah, tidak mengapa. Tapi yang kita tengok sama melampau-lampau. Baru kahwin 3 hari cerai. Nampak? Baru kahwin sebulan cerai. Kadang bercerai sebab kecil-kecil. Allah. Saya kat Mesir tuan-tuan, masa ambil pengkhususan fatwa, paling banyak masalah di Jabatan Agama Islam Mesir. Jabatan Agama Islam Mesir lah. Tapi maknanya bukan Jabatan Agama Islam Mesir lah. Maknanya dekat situ dia panggil orang pergi sana dekat Darul Ifta. Darul Ifta tu Darul Pengeluaran Fatwa Hukum. Para ulama situ, jadi orang pergi bertanya soalan situ. Jadi kita ni kadang-kadang bila praktikal, dia suruh ganti penjawab-penjawab soalan tu, iaitu naik-naik mufti. Menggeletar lah. Yang mari tu orang Arab, bukan orang Malaysia. Ini cakap ada yang mari daripada Badui mana, cakap pun, ente min. Dia tanya. Masuk-masuk dia tengok, ente min. Finish syekh. Nampak. Cakap pun macam tu, kita pun. Ente min tu maksudnya, ente man anta. Kalau bahasa Fusra kita. Man anta. Tapi dia ente min. Kita belajar min ni pula daripada. Dia min. Man tu jadi min. Macam orang pelih lah. Tak ma jadi tik ma. Dia penyek teguh. Dia ada setengah tempat di bahasa Arab ni jadi man jadi min. Jadi dia kata ente min. Ana al-badil al-syekh. Ente min. Fina syekh. Ini muskilah. Dia kata, aku ada masalah. Fina syekh. Dia panggil, ini muskilah.
Lepas tu Syekh pun masuk, dia nampak, malak ya hajjah, malak ya haggah, dia kata, malak ya haggah. Hajjah, haggah. Jim dia gim. Malak ya haggah, dia kata. لا فين الشيخ اجلس انا بسال السؤال dia kata لا خلاص هذا محمد فاضل هذا شيخ من ماليزيا dia kata اليوم هو بديل عني انا اجلس هنا بتساله maka dia pun tanya dia pun kata hadir ya Syekh Muhammad dia kata makcik tu mula sedar ya Syekh Muhammad Allah dia pun mula dengan style dia kan ami kan asama abka kan abuya mat mundu zaman dia mula masuk dia punya bahasa. Mat dia jadi mot gitu. Kita pun dengar. Kita mengaji perusahaan fatwa ni, bila orang tanya soalan, kita buang dulu kalimah-kalimah yang tak penting, yang bukan soalan. Jadi mata kita duk dengar tu sung buat. Rupanya nak tanya apa, dia duk cakap pakcik dia, pakak pakcik dia, besok. Lepas tu dia cerita bapak dia dulu perangai macam ni. Lepas tu entah apa cerita, kita kata apa soalan dia ni. Lah kali baru dia kata. Lepas tu bapak dia meninggal dulu, dia kata. Lepas tu pakcik tu kesian, pakak bisu, dia cerita pakcik dia. Kata, dia nak cerita apa ni, nak cerita apa ni? Last sekali. Jadi pakcik aku ni baru ni meninggal, dia kata. Jadi dia tinggal harta. Jadi dia tak ada anak. Yang ada anak saudara kita orang lah. 4 orang perempuan, 3 orang lelaki. Aku dapat tak apa-apa? Lah, dia nak tanya bab tu. Bab nak dapat harta pakcik dia tu, yang kau cerita pakcik kau pekak Zal. Aku tak perlu tahu pakcik kau pekak ke bisu. Nak kata dah lah cakap macam tu, bahasa pasar pula tu, bahasa kampung tu. Oh, berapa perlu. Oh, lalah kali kita kata, laisa laki min nasib li'annaki min zawil arham. Saya pun kata kamu tak dapat apa-apa sebab kamu dalam bab faraid daripada zawil arham. Okey, Father. Marah dia, terperanjat aku. Dia tepuk meja, dia bangun. Kaifa sahih ada ya Syekh? Dia kata dia Syekh, betul ke dia ni? Betul ke dia? Ada mau laisa Syekh, ada musyekh. Dia kata. Aku bila dengar kata Allah, aku berjawab bukan main perlahan, dia melompat macam tu. Sebab aku tak ada sakit jantung. Syekh pun tersenyum, dia kata, aku ni tak kenal kau Haga. Syekh Muhammad pun tak kenal kau. Kita jawab atas dasar ilmu. Betul lah Syekh kata tu. Kita bila dengar, nasib baik betul. Takut juga praktikal tu. Takut silap. Tapi keluar bebel. Lepas tu yang lain masuk bak talak. Dah umur 70, suami 78, isteri 70. Aku nak cerai kata. Ya Allah, buruk rupa tua gitu, buat manja gitu. Geli aku tengok. Nak cerai gitu. Oh, dunia sekarang pelik tuan-tuan rahmati Allah. Ini nak kata tak sampai masuk. Allah sendiri kata ni keajaiban. Allah jadi laki perempuan. Allah jadikan muka bumi ni ada binatang jantan, ada binatang betina. Allah jadi bulan, Allah jadi matahari. Cantik tak? Allah jadi bunga, Allah buat kumbang. Kita pula kata, kalau awak bunga, sayalah kumbangnya. Aduh, dengar orang cerita dulu-dulu dah. Tapi tak dapat faedah pun. Duk berkhayal gitu. Lepas kahwin kata, mana kumbangnya bang? Tua dah kumbang. Dah tak larat nak jumpa bunga dah. Rupanya gatal dengan bunga lain kat luar. Ini masalah. Dah kena tangkap dalam bah. Saya dapat sebut teruk betul buat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, na'udzubillah min dzalik. Ini keadaan yang kita ceritakan, mudah-mudahan Allah beri petunjuk pada kita semua lah. Sebab kita tak tahu besok kita macam mana pula. Jadi mudah-mudahan Allah jaga. Kita cakap itu tadi, minta maaf ya Allah. Maknanya kita mohon ampun pada Allah kalau sekiranya ni, tetapi tujuan dia adalah untuk kita nak tengok keadaan dan kita perbaiki benda tu. Selagi mana kita tidak ta'yinkan seseorang itu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan keajaiban yang keempat, wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan bagi kamu malam tu sebagai subata. Kami jadikan malam, dia kata. Disebut di sini. Dan kami jadikan tidurmu, dia kata, waja'alna, kami jadikan tidurmu, waja'alna naumakum subata, iaitu sebagai kerehatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut tuan-tuan rahmati Allah subata, iaitu sebagai apa ni, untuk menenteramkan, sebagai dalam kata Tafsir Munir ni ada menyebut, disebutkan bahawa subat, iaitu subat ni maksud dia berhenti
bergerak dalam keadaan nyawa masih ada. Kalimah subata ni maksud dia berhenti bergerak dalam keadaan nyawa masih ada. Itu tidur. Jadi kita ni Allah bagikan satu keajaiban, iaitu kita tidur tapi tak mati. Ni satu lagi keajaiban. Sebenarnya bila kita tidur kan tak sedar. Mati dah lah. Tapi satu keajaiban Allah bagi kat manusia, Allah bagi rehat dan peringatan mati. Malam tu kita tidur, bangun besok tu sepatutnya alhamdulillah. Tapi itulah orang tak nampak maksud banyak. Contohnya ada orang tanya, ustaz, saya musafir, saya dengar banyak ustaz-ustaz ceramah doa ni mustajab kalau hujan turun, kalau kita bermusafir. Saya musafir, saya driver lori ustaz, tiap-tiap hari musafir. Saya doa banyak kali dalam doa saya, tapi satu tak makbul. Nabi kata doa mustajab, maknanya Allah jawab selalu. Tapi saya dah berapa kali, dah berapa tahun dah bawa lori ni. Jauh ni ustaz. Tak makbul pun. Dia masalah kat mana ustaz? Dia masalah dia, kita tak pernah tanya. Kenapa musafir tu makbul doa? Sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Musafir. Kenapa makbul doa? Ini masalah dia. Kita ni bila musafir sebenarnya, bila kita keluar bermusafir naik kereta, kita akan melalui alam Allah di luar tu. Menyebabkan kita akan nampak besarnya alam Allah. Dan orang yang beriman bila bermusafir akan timbul sifat kehambaan. Sebab dia rasa kerdil dan dia barulah merasakan diri itu hamba Allah. Dan salah satu syarat untuk memakbulkan sesuatu doa, Allah letak syarat untuk kita, iaitu berdoa dengan penuh sifat kehambaan. Dan benda ni susah nak dapat kecuali dipermudahkan dalam bermusafir. Apabila kita musafir akan timbul rasa hamba. Sebab kita nampak lepas tu bawa kereta ada yang accident. Ya Allah, ini mungkin aku kejap lagi mungkin aku pula accident ni. Ya Allah, tolong pelihara aku ya Allah. Nampak tak? Akhirnya kita rasa kerdil, rasa hamba. Ketika tu kalau kita berdoa dengan penuh rasa hamba, maka Allah makbulkan direct doa kita. Habis tu apa pasal tak makbul? Sebab zaman sekarang ni orang musafir pun belagak juga, takabur juga. Dia tak nampak dia hamba. Bila jalan dekat KL, nak KLCC. I'm Malaysian. Saya orang Malaysia. Bangga, tak ada sifat hamba pun. Balik-balik Melaka kata, uish, bersih kampung Melaka ni. Tengok lagi siapa. Masalah tu. Bukan jadi hamba, jadi takabur lagi. Sekitu yang doa tak makbul. Bukan Nabi kata silap. Kita tu tak faham kenapa makbul. Kita ni banyak tak tahu maksud. Jadi bila tak tahu maksud, habis tidur malam. Asal tidur malam, dah mengantuk tidur. Kan besok nak kerja mengantuk pula. Dia tak nampak tidur tu kenapa ya Allah bagi tidur malam. Allah nak suruh bagi ingat apa. Barulah kita ni jadi hamba sungguh. Ini tak tahu. Bahkan Allah masukkan dalam 9 keajaiban. Iaitu waja'alna naumakum subata. Kami jadikan kamu tidur yang mana berhenti. Tak sedar. Tapi dalam keadaan nyawa masih kami peliharakan untuk kamu. Maknanya bukan mati terus lah. Itu subata. Tapi diterjemahkan dalam ni istirahat lah. Tapi makna sebenar subata tu berhenti. Baru kita nampak, tu yang ajaibnya ustaz. Kalau kata istirahat aja, macam tak berapa ajaib ni ustaz. Ada subata tu masuk dia. Iaitu berhenti, tak sedar tapi dalam keadaan nyawa masih ada. Sebab biasanya kalau dah tak sedar, dah hapus sebagainya, biasanya matilah. Allah boleh matikan. Sebab roh tu kadang dah keluar dah. Tapi masih Allah pelihara nyawa. Tujuannya untuk apa? Sebab orang kaji bila tidur, bangun tu dia akan jadi nasyat. Tidur yang cukup, bangun dia akan jadi nasyat. Jadi bersungguh, otak dia akan jadi cantik balik. Dia generate balik. Tapi kalau terlebih tidur, dia bangun tu dia lambat sikit. Dia gitu. Silat-silat dia putus asa, dia tidur balik. Maknanya enjin tu tak menjadi. Nampak? Tu berat juga tu. Tu masalah. Kalau dia ikut betul-betul, maintain. Servis dia. Dia servis diri dia. Iman dia. La ilaha illallah. Itu buat camp anak soleh. Seronok dengar budak-budak baca. Kecil-kecil suara.
La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu pun kadang orang apa bising-bising tu. La ilaha illallah. Karaoke tak bising, jerit-jerit tak bising. Kadang karaoke kedua kahwin, kadang-kadang sampai malam-malam, tengah malam, pukul 12 menyanyi, suara dah lah tak sedap. Baru ni saya pergi nilai. Saya berhenti nak beli nasi Arab kat nilai tu, tuan-tuan tahu kan? Ada berhenti tu, ada dekat dataran nilai tu ada nasi Arab. Saya suka nasi Arab tu sedap. Kau boleh apa ni, cahaya banyak, rupanya ada karaoke malam tu, ada buka-buka gerai. Ada seorang tu nyanyi teruk penuh. Tak sampai, tinggi sangat. Kata, ya Allah, tuan gua apa teruk sangat ni. Sampai orang tu berhenti kan. Ya, dah berhentilah, teruk benar suara. Tuan-tuan rahmati Allah. Yang itu tak ada pun orang marah. Kita la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Oh marah dah. Itu pasal kita ni dengan bila berjumpa orang-orang yang mengamalkan ilmu, orang yang kita panggil guru, dia tak mendabik diri dia guru. Orang yang kita panggil ustaz ulama, kalau kita tak nampak jelas apa benda dia buat, tanya. Contoh saya kat madrasah tu kadang-kadang tuan-tuan rahmati Allah, bila baca wirid lepas zuhur, lepas baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali, kita baca orang panggil Hizbul Bahr. Yang baca, bila baca tuan-tuan rahmati Allah sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala, law anzalna. Bila sebut law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, saya selalu begitu. Bila nak baca law anzalna aja, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah sampai habis. Anak-anak murid pun law anzalna, saya suruhlah buat, saya teranglah kenapa. Letak tangan di hubung kepala. Kadang bila kita lalu, ada orang lalu, wah apa tu? Sesat. Wow, relax bro. Relax lah bro. Allah. Kau tiba-tiba nak sesat. Kau mengaji sampai PhD ke? Kau nak hukum orang sesat ni? Aku nak tanya. Yang sampai PhD pun tak berapa jelas sekarang ni. Sebab banyak beli CJ sekarang ni. Aku pun tak faham. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tu yang cakap merapu tu tak tahu mana akidah, mana ibadah, fiqh, mana hadis, mana main bedai ikut suka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan dalam Tibun Nabawi ada satu hadis Nabi kata, kalau kita ni sakit kepala sawan babi, bila kita ni lebih-lebih anak-anak kita mengapa Quran, maka tak syarat boleh tak atas kepala, tak payah letak, tak apa. Tapi Nabi aja letak, pilih hubun-hubun kepala. Sebab tu paling lembut. Kiasan bila kita baca. Dan tujuan dia buat apa? Sebab bila kita buat macam tu, dia lebih fokus. Kerana itu adab bila nak baca doa masa makan, tengok nasi tu. Kita masa nak makan, baca doa, nak berkat, Allahumma bariklah, tengok makanan tu. Nasi goreng, Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairun minhu waj'al hadhihi ni'matan mashkuratan. Dia akan fokus, nampak timbul akan sifat hamba dan kesyukuran. Ini Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nasi tak sampai mana nasi? Doa dah baca. Dia jadi teruk tu. Allah. Kadang kita ni tak tahu prosedur. Itu pasal benda tak jadi semua. Kadang dah sampang gitu. Gitu. Dah tak sabar pula. Lepas tu tak nak bertanya, cepat songong menghukum pula. Ni jadi masalah. Bukan tak boleh menghukum, kita kalau jelas benda sebut dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah tu, waja'alna naubakum subata. Tu tidur. Bahkan Tok Kenali ni, Tok Kenali. Oi, Tok Kenali siapa tak kenal Tok Kenali? Tak Kelantan tu. Seorang, orang tasawuf kena dia, orang fiqh kena dia, orang politik pun kena dia. Dia seorang sufi, dia seorang haraki, dia pergi belakang dia. Dia Tok Wali. Cuba tanya Tok Kenali, dia faham tidur tu macam mana tidur dia? Dia kalau tuan-tuan tengok kitab dia lah, kata-kata dia. Kita nak mengaji kena berguru kalau Tok Kenali punya cakap ni. Kalau tak pening kepala lalu. Dia kata apa? Dia kata mengenal Allah melalui tidur. Tengok tuan-tuan. Dia boleh kenal Allah sampai makrifat dia dengan tidur. Nampak tuan-tuan? Dengan tidur tu tuan-tuan, lepas tu dia kaitkan pula dengan mimpi. Dia pun berkata tuan-tuan, sebenarnya realiti yang sebenarnya kita dengan Allah adalah mimpi. Yang hidup ni bukan realiti. Dah sudah. Kita bila dengar dia cakap ni, apalah orang tua ni bebel pula ni kan.
Kan kita ni lah realiti dah. Dia kata sebenarnya Allah nak tunjuk realiti sebenar kita dengan Allah dalam mimpi. Sebab kalau dalam mimpi, tuan-tuan dalam mimpi, bila mimpi kena kejar rimau, tuan-tuan rahmati Allah, masa tu tuan-tuan minta tolong, tak ada orang tolong. No. Lepas tu tuan-tuan pernah tak mimpi tumbuk orang dalam tidur? Kan kadang nak tumbuk tu, tak kena. Tumbuk kadang tak sakit orang tu. Nah. Allah nak beritahu tuan-tuan, dalam mimpi itulah sebenarnya kita. Sebab kita kat dunia ni, Allah bila bagi sedikit kudrat, kita dah rasa kita lebih, tak perlu Allah Subhanahu Taala. Oh, dia faham melalui Allah tu dengan melalui mimpi dia, dengan tidur dia tu tadi. Orang macam ni mudah sangat kenal Tuhan. Tengok selipar, ingat Tuhan. Tengok kipas, ingat Tuhan. Tengok apa-apa, ingat Tuhan. Oh, ni best ni. Kita tengok benda tersekat semua, tak sampai ke Tuhan. Tengok pokok, setakat buah dia. Tak lepas dah. Tuan-tuan, tu yang jadi pengutuk. Ni buah ni masam, tak sedap kata. Ni mesti yang tanam ni maksiat banyak. La ilaha illallah. Suka-suka hati kau je. Kau pun tak kenal siapa tanam. Jadi jahat tu. Patutnya tengok alam tu buat kenal Allah, jadi makin baik. Dia jadi jahat, terbalik. Na'udzubillah min dhalik. Oh, tu nak kena faham balik. Jalna naumakum subata. Tok kenali duk bawa cermin sokmu. Apa dia bawa cermin? Sunnah Rasulullah kan suka bawa cermin. Tapi beza dia satu je, kita ambil yang bawa cermin tu tapi tak ambil erti kenapa Nabi bawa cermin. Tok kenali kalau dia tengok cermin je menangis lalu dia. Sebab bila dia tengok cermin dia nampak diri dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia nampak kebesaran Allah. Allah sebut dalam Quran wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tak nampak apa-apa kau? Maknanya Allah nak beritahu tak nampak kau kebesaran aku pada diri kamu. Kita tengok cermin nampak kita besar. Songkok abang okey tak? Hebat tak? Ni kalau pergi nanti agaknya orang pandang rendah ke macam mana? Mula siap tanya bini lagi. Dia tak nampak Allah besar, dia nampak dia besar. Jadi berlawan terus. Oh, wow. Kita ni di akhir zaman tuan-tuan, minta Allah bagi petunjuk. Kalau kita masuk zaman Dajjal, tidak ada akan orang yang selamat kecuali yang iman dia betul-betul kuat ketika itu. Sebab first kali yang ujian bila Dajjal, zaman Dajjal, dia akan jadi kering kontang dan Dajjal diberikan oleh Allah dengan air dan kemewahan. Disitulah ramainya umat Islam yang murtad. Kadang ada orang kata, Allah takkan setakat tak ada air pun dah sampai macam tu, insya-Allah saya okey kot Ustaz. Oh jangan. Baru ni tak ada air pun tuan-tuan. Tu kat Labuan Dagang, Pak Mentua saya duduk Labuan Dagang, ada sampai satu tahap tu bawa parang. Kau nak pergi rumah aku ke tidak? Dia naik atas lori tu, jalan sana. Dia bawa parang. Sebab apa? Rumah dia mungkin dalam sikit, tak pergi-pergi, dia pergi rumah. Dia bawa parang. Yang main-main, takut dia bawa lori tu. Sampai macam tu. Astagfirullah. Itu baru air tak ada sekejap. Ni bala, sekarang ni makin banyak bala tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Sekarang ni hujan lebat kan? Tapi yang tu surut. Yang tak ada air tu. Surut. Hujan banyak. Lebat lagi. Kilak lagi. Ni balak tuan-tuan. Pol Pot, zaman Pol Pot. Tuan-tuan tahu tak dia punya tentera muda-muda semua? Tak? Tuan-tuan tahu tak macam mana dia buat budak-budak tu sampai tak ada perasaan. Bunuh orang begitu. Sebab dia ambil budak-budak ni macam mana? Dia biar budak ni, mak dia, bapak dia. Satu yang dia buat, air tak bagi. Satu. Menyebabkan haus satu keluarga. Lepas tu makanan pula tak bagi. Haus. Sampai tahap teruk sangat haus dia tu, lapar dia tu. Dia pun kata, nak air. Dia tawar. Engkau kalau nak air, bunuh mak engkau, bapak engkau sekarang. Dia bunuh terus. Masa tu juga bunuh mak bapak dia. Tak ingat apa dah. Minta air punya pasal baru sebangkuk. Jangan main. Kerana itu takkan selamat zaman Dajjal kecuali yang iman kental sungguh. Kerana itu puak 1/3 daripada puak yang lain iaitu syahid semuanya. Di zaman Dajjal orang beriman 1/3 yang pertama murtad seluruhnya. 1/3 yang kedua syahid seluruhnya. 1/3 yang terakhir ahli kemenangan bersama Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam. Mudah-mudahan imma kita pilih minta Allah jadikan kita yang syahid dan imma ataupun ahli kemenangan. Sehinggalah kita dikejarkan oleh Ya'jud Ma'jud dan diperintahkan oleh Allah naik ke Bukit Tursina. Dan ketika itulah bila turun saja dan Allah menyambar seluruh Ya'jud Ma'jud. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Fazi Al-Masihul Muntazar yang didatangkan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis sahih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah.
Maka kita kena kuatkan iman kita sekarang ni. Cuba usaha tuan-tuan rahmati Allah memahami dan menjelas dan banyakkan selawat pada Rasulullah, istighfar pada Allah. Selawat, istighfar. Sebab selawat ni satu benda yang besar. Bab orang nak mempergunakan ni setiap zaman begitu. Zaman Rasulullah pun ada. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mohon pada Allah. Allah akan memelihara orang-orang yang saleh. Allah akan memelihara orang-orang yang betul-betul nakkan kebenaran daripada Allah. InsyaAllah. Biarlah orang-orang melakukan bagaimana sama ada macam isu lah orang kata hari Sabtu pagi tu nak demonstrasi, malam tu dia buat pula program macam-macam lah supaya nak nampakkan bahawa demonstrasi tak elok. Itu semua banyak kita mungkin dalam hati kita menyangkakan begitu dan mungkin benar benda itu. Tujuan dia begitu. Tapi khair insya-Allah. Innallah, sebab kita kena ingat yang disebut kepada ulama kita, innallah la yansurul batil. Sesungguhnya Allah tidak akan membantu yang batil. Maka mudah-mudahan benda-benda yang baik ini akan terus baik insya-Allah. Kita ambil yang positif insya-Allah dan kita doakan mereka kalau mempergunakan Islam untuk menghancurkan Islam, maka tempat dia neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat begitu. Sebab paling manusia yang paling teruk kalau menggunakan apa yang dalam Islam untuk menghancurkan Islam. Itu yang paling teruk. Sebab tak mustahil. Allah sebut dalam Quran, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa fa amma alladhina amanu fa ya'lamun annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fa yaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudhillu bihi man yasha' wa yahdi bihi man yasha'. Allah kata aku boleh sesatkan orang dengan Al-Quran, aku boleh bagi petunjuk dengan Al-Quran. Tak mustahil ada orang yang menggunakan Quran. Contohnya bila baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dia ambil guna. La ikraha fid din, tak ada paksaan agama, dia faham ikut dia. Jadi digunakan ayat Allah supaya dia jauh daripada Allah. Tak mustahil. Jadi kita tuan-tuan rahmati Allah, cuma saya nak pesan kalau contohnya ada habib-habib, ada syekh-syekh, kita ni kalau berlaku benda macam tu, kita tak setuju dengan apa yang dipergunakan oleh orang-orang yang mempergunakan, tapi jangan sekali-kali kita mengumpat dan mengata ulama-ulama ini. Sebab mereka ni ulama yang sangat mukhlis. Tetapi setiap orang ada kelemahan masing-masing. Kita ni bukan nabi, kita bukan sempurna. Jadi ada yang terkurang di sini, terkurang di sana. Kita tetap manusia, tapi ingat bahawa orang-orang ini kemungkinan sangat-sangat dikasihi oleh Allah dan sangat-sangat dikasihi oleh Rasulullah SAW. Takut bila kita cakap kita berdosa dengan sebab tu. Bukan tak boleh cakap benda yang mungkar, kita cakap betul pada orang-orang yang betul-betul melakukan kemungkaran. Sebab isunya kadang-kadang bila berselawat benda baik. Tetapi mungkin orang pergunakan untuk begini-begini. Tapi still benda tu saya tak nampak maknanya jelas betul. Jadi jangan kita terlalu membantai. Betul ada yang kiaskan dengan Masjid Dirar di zaman Rasulullah SAW dan sebagainya. Tapi baca sirah tu betul-betul bagi jelas molek-molek macam mana sebelum kita mudah. Jangan cepat sangat tulis selawat Dirar. Saya tengok dalam WhatsApp kadang, sekarang ni dah ada selawat Dirar. Jangan silap kalau kita tengok sirah, Nabi tak sebut Masjid Dirar, tapi masjid yang diasaskan untuk tujuan dirar. Dan ada masjid yang diasaskan untuk tujuan taqwa. Bana masjid ussisa ala asasi taqwa. Yang ada masjid dibinakan ala asasi dirar. Maknanya tujuan dia nak memecah belah dan menghancurkan. Kita janganlah pula ambil istilah tu main bubuh Islam. Kita bubuh selawat dirar ini dirar dah. Jadi orang lagi confuse pula nanti. Jadi kadang-kadang ada dalam WhatsApp tu kepada Habib Ali, kepada Fathul Bari, kepada siapa lagi? Kumpulan Al-Maulid. Tapi aku tak faham pasal apa aku yang dapat. Kalau kau betul-betul ikhlas nak tegur dia orang, hantar betul-betul kat dia orang. Mungkinlah dia terlupa atau mungkin boleh diperbahaskan atau mungkin dia ada pendapat yang lebih lain yang dia beritahu bahawa Rasulullah begini-begini. Kalau betul-betul kita ikhlas, ini kita jadi macam ni pula. Orang panggil chaos. Jadi kelang kabut. Kita kat akhir zaman ni, kalau boleh kita benda-benda tu kita cuba. Jangan risaulah orang-orang yang buat jahat ni tak selamat lah. Kita ni pintu taubat nak tutup ni. Tuan-tuan rahmati Allah. InsyaAllah khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudah. Teruskan berselawat. Jangan sebab-sebab KK macam ni tak nak berselawat pula gitu. Ini berakidah ni. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk dan Allah selamatkan orang-orang yang baik. Kita mohon macam itu. Amin ya Rabb. Jadi tuan-tuan, sebab apa hari kiamat akan berlaku dan tidak ada tinggal di situ kecuali orang jahat saja. Jadi orang berselawat ni insya-Allah orang baik. Kita ni pun orang berjuang dalam agama Allah orang baik.
Semua. Esok semua ni tak ada dah. Yang tinggal orang jahat. La taqumus sa'ah illa ala aradhil minan nas. Hadis sahih Bukhari. Qala Rasulullah SAW, tidak akan berlaku hari kiamat kecuali yang berlaku hari kiamat, dia berlaku pada ketika itu yang tinggal hanyalah golongan yang aradhil minan nas, iaitu orang-orang jahat. Ketika tu yang ada orang jahat berlaku, orang baik-baik ni mati semua. Nampak tuan-tuan rahmati Allah, jahat macam mana tu kita tak tahu. Memang jahat, zaman sekarang ni banyak orang jahat. Astagfirullahalazim, 9 suku lah. Tuan-tuan, saya kena pergi morib tuan-tuan. La ilaha illallah. Bukan nak mandi laut. Ada bukan nak dating, ada urusan lain. Saya nak kena pergi sana sebab nak kena dia orang ada rehearsal untuk Sabtu malam besok. Jadi mudah-mudahan kita diberkati Allah, tenangkan perasaan kita, perjuangan tetap dijalankan tapi dengan cara yang betul-betul ikhlas, mukhlis insya-Allah. Faham? Kemudiannya kita datangkan keikhlasan, cantik. Wallahu taala alam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Ya Allah, keluarkan kami daripada kegelapan keraguan. Wa akrimna binuril fahmi, dan muliakan kami dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwabal ilmi, dan bukakan kami pintu-pintu ilmu. Wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi, dan hiasilah kami dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma. Ya Allah, jadikan himpunan kami himpunan yang dirahmati. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Dan perpisahan kami selepas ini perpisahan terjaga dari kemaksiatan dan kemungkaran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tapi kalau ada orang tanya, Ustaz, mana satu ni Ustaz? Sabtu malam tu ada maulid dekat Baling. Besok pagi tu pula ada demonstrasi. Demonstrasi ni pula penting Ustaz. Sebab sebelum tu pernah buat. Jadi dapatlah hak orang-orang miskin pasal getah ni. Nak tunjukkan. Jadi macam mana Ustaz? Pergilah dua-dua sebab maulid malam. Besok demonstrasi kau pergi dua-dua kan bagus. Dapat dua-dua. Tapi malam tu maknanya dia pergunakan. Lantaklah kau faham. Ikut je lah dapat selawat. Besok ikut demonstrasi pula. Mesti detention punya. Kan dapat baik dua-dua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum.